أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi syukur Allah memberi kepada kita hidayah Islam dan iman pada hari ini untuk terus kita mempelajari Al-Quran, untuk terus kita bersama dalam My Quran Time baca faham amal, dan pada hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, safahullah. Alhamdulillah Ustaz ya. Kita nak menyambung kisah Nabi Musa ya. Semalam Pak On ya, Pak Firaun bertanya kepada Nabi Musa dengan satu soalan cepu emas yang kalau salah jawab maka memang Nabi Musa, Nabi Harun, dua orang ini akan kena tala, akan dipulaukan oleh orang-orang di Mesir itu. Tetapi rupa-rupanya jawapannya memang mantap, dan inilah yang kita ingin lihat pada halaman 315 pada hari ini. Kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Mari sama-sama kita melihat apakah sinopsis ringkasan bagi halaman pada hari ini. Iaitu pada ayat yang ke-52 hingga 55, Nabi Musa menjelaskan tentang ketuhanan dan memberi respon kepada Firaun yang bertanya kepada insan yang sentiasa disebut namanya di dalam Al-Quran, tetapi tidak ada satu surah pun spesifik dinamakan Nabi Musa. Dan kemudian disambung pada ayat 56 hingga 59, tuduhan bahawa Nabi Musa membawa sihir. Ini adalah satu daripada kaedah untuk menjatuhkan kepada kebenaran dengan membunuh karakter yang ada, dan ini ditunjukkan pada ayat 56 hingga 59. Disambung pada ayat yang ke-60, Firaun mengumpulkan ahli sihir pada waktu itu daripada segenap pelusuk Mesir, dan bagaimana Nabi Musa memberi satu ucapan yang memang mantap sehingga kan ahli sihir ini berantakan dalam tamasya yang gilang gemilang, dan kita akan lihat sehingga ayat 64. Mari sama-sama kita baca ayat 52 hingga 58, melihat babak yang menarik di dalam istana Firaun. Seorang anak angkat kembali semula bersama dengan pembantunya Harun, berujar dengan bapa angkatnya ya, Firaun yang membesarkannya, tapi kali ini dalam nada yang sedikit berbeza. Mari sama-sama bersama Ustaz Tirmizi. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran. Alhamdulillah hari ini kita dapat belajar lagi kisah Nabi Musa alaihissalam, kisah seorang nabi yang diangkat dalam Al-Quran dalam pelbagai surah, menandakan hebatnya nabi ini dan juga pentingnya untuk kita meneladani kisahnya, perjuangannya bagaimana menegakkan tauhid dan kesabaran yang juang yang sangat tinggi dalam berdepan dengan orang-orang yang didakwahnya. Mudah-mudahan kita juga dapat mengikuti jejak langkah nabi-nabi kita semua. Insya-Allah. Tuan-tuan, baik, sama-sama jika bersedia kita terus 50 ayat 52 hingga 58 surah Taha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat 52 hingga 58 memulakan pelajaran kita hari ini Ustaz ya. Terima kasih diucapkan di mana pada ayat 52 ini adalah jawapan Nabi Musa yang amat bijak yang diajarkan sudah tentunya ilham wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila ditanyakan ya semalam pada ayat yang ke-51 ditanya oleh Firaun, jadi bagaimana keadaan umat-umat yang terdahulu? Ini adalah soalan perangkap. Kerana apa? Kerana kalau salah jawab maka ia akan menyebabkan semua orang yang mendengar sekitar Nabi Musa dan Harun itu akan melihat bahawa kami juga adalah kaum yang akan diazab, bapa kami, moyang kami, semua keturunan kami semuanya akan diazab. Ini adalah ajaran pelik kerana tak ada seorang pun yang akan selamat, dia diorang je yang selamat. Kan. Jadi bagaimana Nabi Musa menjawab? Pengetahuan tentang itu ada pada Tuhanku. Subhanallah, kan? Selamat jawapannya. Pasal apa? Dia tidak menghukum bahawa dia ni masuk neraka. Memang moyang kamu semua masuk neraka, ataupun tak. Sebenarnya mereka selamat, kamu je tak selamat. Pun bukan, tidak layak bagi Nabi Musa untuk menentukan hukuman itu ataupun ketentuan itu. Jadi yang selamat ialah apa? Ilmu tentang segala nasib orang-orang terdahulu itu sudah berada pada kitab catatan ya di Lauh Mahfuz. La yadhillu rabbi wala yansa, iaitu Allah ini tidak luput. Yadhil ini maksudnya ialah tidak bingung ataupun tidak tahu ya segala perkara itu. Allah tahu segala perkara dan Allah tidak lupa segala apa kebaikan mereka buat. Kalau katakan ianya diniatkan dibuat ikut kaedah Allah, akan diberikan balasan. Tetapi kalau tidak ikut prosedur daripada Allah, Allah tidak pernah lupa walaupun sekelumit ya. Dan ini adalah satu jawapan yang menyebabkan orang-orang lain tidak marah kepada Nabi Musa. Pasal apa? Pasal bukan fokusnya untuk kita menghukum. Seorang pendakwah bukanlah tugasnya menghukum kepada orang-orang di sekitarnya, tetapi mengingatkan, mengembalikan balik semula manusia kepada Allah Azza wa Jalla.
Maka disambung terus ya pada ayat yang ke-53, Nabi Musa masih lagi firm ya, teguh dalam berhujah, allazi ja'ala lakumul ard, iaitu Tuhan menjadikan bumi ini sebagai hamparan, wasalakalakum fiha subula ya, iaitu dijadikan jalan-jalan di atasnya bagimu dan menurunkan hujan daripada langit, tumbuh pelbagai tumbuhan. Ya, kalau kita tengok kepada hamparan bumi ini, kalau tengok di Mesir itu sendiri menjadi sebagai tempat ekonomi Ustaz ya, pertembungan di antara pelbagai negara ya. Kalau ini bukan di Mesir lah kot, ini kat mana ni? Okey. Tapi yang pastinya ialah bila kita melihat kepada bumi ini dan juga pelbagai jalan yang ada dalam konteks Mesir pada waktu itu adalah anugerah daripada Allah ya. Bukan Firaun yang boleh mengatur sungai Nil tersebut yang menyebabkan semua orang bertumpu kepada bumi Mesir pada waktu itu. Dan juga bercakap tentang tumbuh-tumbuhan, pelbagai anggur. Ada apa lagi Ustaz, ketika di Mesir Ustaz selalu makan apa yang sedap di sana? Masya-Allah, limau dia pun boleh limau dia pun subur, ya, betul. subur ya, masya-Allah ya. Dan segala-gala yang indah-indah ini ya, nabatin syatta, tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam, nak beritahu kepada Firaun sebenarnya engkau boleh buat ke? Engkau ada contohnya kan. Engkau ada perkara ini tetapi bukan engkau yang melaksanakan, tetapi disampaikan dalam bentuk layyina ya, dalam bentuk yang lembut. Inilah mesej yang disampaikan oleh Nabi Musa. Maka seterusnya diingatkan ayat 54 ya, kulu war'au an'amakum, makanlah kamu semua dan gembalalah. War'au ini maksudnya adalah bergembala ya. An'amakum ini binatang ternakan. Kalau di Mesir itu mungkin unta ke, ada lembu ke, ada ayam ada Ustaz dekat Mesir? Mesti ada lah kan. Mesti ada ya, mungkin di kampung-kampung yang ada itu. Jadi ini adalah seruan daripada Allah. Apa kaitannya ya mesej yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada Firaun kan, bila ada kambing biri-biri begini, sila gembala kambing biri-biri, sila gembala ayam. Kita gembala ke pelihara Ustaz? Pelihara ayam. Betul. Ya, bukan gembala ayam. Jadi apa kaitannya ya, inna fi zalika laayatil liulin nuha ya, ini adalah tanda-tanda kebesaran bagi ulil nuha. Dalam al-Quran ada ulil albab, ada ulil absar, ulil aidi wal absar, tapi di sini menariknya ulil nuha ya. Daripada perkataan nuha ini membawa pada perkataan intaha, kesudahan Ustaz ya. Bagi ulil nuha, orang yang berakal, dia boleh tengok, contohnya tengok lembu makan rumput ya, lembu makan rumput dan lembu ini menjadi makanan kepada manusia. Dan bila dia tengok balik rumput datang, okey, ada pokok ini dia tengok lagi fotosintesis daripada cahaya matahari ini datang daripada mana? Sudah tentu daripada pencipta yang hebat, itu ulil nuha. Ulil nuha ini boleh membuat kesimpulan sampai intaha. Apa maksud intaha? Sampai ke hujung Ustaz. Dia tengok, katakan Ustaz suka minum air apa Ustaz? Air favorite? Air kosong. Air mango. Air mango, air mangga ya. Air mangga. Jadi air mangga, kita fikir air mangga daripada pokok yang ada dapat air ya, dapat cahaya, dan air itu mungkin sama ada daripada air hujan ataupun kita siram air tersebut, air daripada pipe itu dapat daripada sungai daripada sambung, akhirnya kita tahu bahawa air kitarannya kepada awan, dan awan ini dicipta oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah ulil nuha. Bagi cikgu-cikgu yang mendengar pada hari ini ya, kemahiran berfikir begini sehingga intaha, itu namanya ulil nuha. Dan ini nak diberi mesej kepada Firaun, kepada pemimpin-pemimpin yang ada di situ, sila fikir sampai ke hujung. Jangan fikir macam an'amakum. Itu satu templak ya. Apa maksud an'amakum? Seperti lembu. Lembu ini saatnya dia makan, dia tak fikir pun ini pokok ada fotosintesis yang ada kaitan dengan matahari, ada kaitan dengan siapa ciptakan matahari? Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bukan cara fikir lembu. Ya, tetapi bagi ulil nuha, dia sentiasa memikirkan segala perkara yang ada ini, dia rasakan bahawa kesimpulannya ialah apa? Intaha, ialah Allah Subhanahu Wa Taala yang hebat menciptakan segalanya. Inilah ayat 54 yang disampaikan
ya, minha khalaqnakum, daripada tanah kamu dijadikan dan dikembalikan balik, dikeluarkan balik taratan ukhra, iaitu dikeluarkan kembali di akhirat nanti. Jadi banyak perkara yang Nabi Musa bawakan kepada Firaun. Tetapi apa yang berlaku? Ayat 56, ayat 57 adalah satu respon yang kita nak lihat pada Firaun yang telah dibuktikan pada peristiwa Nabi Musa, Nabi Harun bertemu dengan dia. Mari kita sama-sama kita baca kembali ayat 56, 57 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, masya-Allah. Kita baca balik pada ayat yang ke-56, 57, bagaimana permainan sihir ini yang kita ingat zaman kita saja. Rupanya zaman Nabi Musa dah berlaku dah, dituduh dan juga memang ada Firaun, dia ada ahli-ahli dia. Jadi kita nak baca ayat yang ke-56, 57. Auzubillahi minasyaitanir rajim. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى. Sadaqallahu. Surah Al-Azim ayat 56, dan sesungguhnya kami telah memperlihatkan kepadanya Firaun tanda-tanda kebesaran kami semuanya, ternyata dia mendustakan dan enggan menerima kebenaran. Allah memberikan satu penekanan, ya, bahawa sebenarnya Allah nampakkan pada Firaun ini ayat-ayat kebesaran-kebesaran Allah, ya, kullaha. Perkataan kullaha ini menarik Ustaz, ya. Kullaha ini maksudnya semuanya. Tetapi bukanlah Nabi ataupun Firaun ini dia nampak semuanya. Dia diberikan apa yang sesuai, yang wajar bagi Firaun untuk dia rasa bahawa dia bukanlah Tuhan, tetapi dia adalah makhluk yang bergantung kepada Tuhan, yang memberikan tanam-tanaman, yang memberikan pelbagai nikmat yang diingatkan oleh Nabi Musa sebentar tadi. Tetapi Firaun dah dapat package, mengetahui pelbagai kebesaran itu. Apa yang dia buat? Fakadzdzaba wa aba, ya, dia dustakan dan dia menolak segala kebesaran tersebut. Itu juga mesej kepada kita yang kita harap tidak berlaku, tuan-tuan. Ya, package kita mungkin berbeza dengan Firaun. Kita akan nampak Allah bagikan kebesaran-kebesaran Allah dalam hidup kita ni macam-macam. Allah bagi pengalaman kita belajar sesuatu, kita nampak, mungkin ada setengah orang boleh nampak contohnya apa Ustaz, pergi ke Mesir tengok pada kincir Nabi Yusuf contohnya, dia nampak subhanallah, dia dapat tengok ayatina. Ada orang yang nampak Niagara Fall contohnya, kan, dia diberikan peluang untuk tengok ayatina Niagara Fall dekat Canada, di antara Canada dan US. Ada yang diberi peluang untuk tengok kepada gunung berapi. Semua pengalaman hidup kita ini package masing-masing, tapi ada orang dah diberi macam-macam, dah dapat tengok ayat Quran macam-macam, ada yang masih mendustakan dan juga mengabaikannya. Dan apakah tanda dusta Firaun ini? Dia balas balik. Ya, dia balas pada Nabi Musa, dia kata apa? Ajitana lituhrijana min ardina. Apakah kamu datang ni, ya Musa, kamu datang ni sebenarnya kamu nak keluarkan kami, nak halau kami daripada bumi kami ini dengan apa? Dengan sihir kamu. Tiba-tiba keluar sihir pula Ustaz, ya. Belum apa-apa lagi dia dah keluar sihir, pasal dia rasakan dia tak ada point dah, ya. Yang dia ada point ialah mengutuk dan membunuh karakter Nabi Musa alaihi salam, dan salah satu teknologi waktu itu adalah sihir. Maka dia tuduhnya Nabi Musa sebagai pembawa sihir yang nak mengeluarkan kami, bukannya saya. Firaun ni sombong Ustaz. Sebenarnya dia akan cakap kau nak keluarkan aku, kan, tetapi tidak. Sekali ini dia nak dapatkan crowd, nak dapatkan lebih ramai sokong dia. Jadi dia kata kamu sebenarnya nak keluarkan kami, ya, nak keluarkan menteri-menteri ini dengan aku sekali daripada bumi Mesir ini, ya. Ya. Jadi dengan cara bercakap begitu, dia sudah membawa propaganda agar sila benci Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Maka pada ayat yang ke-58 itu, ya, berlaku, maka kami pun pasti akan mendatangkan sihir seperti kamu, kata Firaun.
maka yang kami tidak akan menyalahinya dan tidak pula engkau di suatu tempat yang terbuka. Ya, dan ini nak ceritanya Firaun dah mengambil taktik untuk memastikan Nabi Musa, Nabi Harun, engkau tidak lepas, ya. Kami akan datangkan sihir mithlih seperti kamu bawa ini, dan kami akan sila pilih tarikh, kami tidak akan mungkir janji, dan kita akan berada bersama. Apakah respon Nabi Musa? Kita akan lihat selepas rehat nanti. Kita perhatikan dahulu perkataan pilihan kita, iaitu perkataan kita mahada, ya, iaitu menyediakan, menghamparkan, membentangkan. Inilah sifat bumi yang dihamparkan kepada Firaun dan juga kepada kita semua, untuk kita yakin bahawa sebenarnya mustahil ada manusia biasa boleh mencipta bumi ini, apatah lagi nak mengaku sebagai Tuhan. 16 kali disebut di dalam Al-Quran. Inilah hujah dengan penuh yakin daripada Nabi Musa untuk menyatakan Firaun, Paon, silalah kembali kepada Tuhan yang esa. Daripada mengaku jadi Tuhan, baiklah jadi tuan dan puan sahaja. Jadi Allah, kita nak tengok macam mana Nabi Musa respon. Dia nak pilih tarikh ni. Tarikh bila yang Nabi Musa pilih? Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. بسم الله الرحمن الرحيم قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. Sadaqallahul azim. Dan berkatalah dia Musa, perjanjian waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itulah pada hari raya. Maka hendaklah orang-orang dikumpulkan pada pagi hari, yakni waktu duha. Ini adalah satu jawapan Nabi Allah Musa AS. Maka apakah strategi Firaun selepas itu? Apakah perancangan Allah pada Nabi Musa? Jangan ke mana-mana, tunggu Ustaz Fas akan terangkan nanti. Kita ambil tajwid sikit dulu. Okey, tajwid kita pada hari ini, kita masih lagi menerangkan 5 keadaan huruf-huruf pembukaan surah. Yang mana hari ini yang keempat, iaitulah huruf-huruf pembukaan surah yang mempunyai 4 huruf sahaja. Huruf-huruf pembukaan surah yang mempunyai 4 huruf sahaja. Iaitulah pada surah yang ke-7, ayat pertama alif lam mim sad, ada 4 huruf. Kemudian surah yang ke-13, iaitu ayat pertama alif lam mim ra, ada 4 huruf. Yang kita dah belajar 1 huruf, ada qaf, nun. Ada yang 2 huruf seperti surah yang kita baca ni, surah Taha. Ada yang 3 huruf seperti mana surah Baqarah kita sebut alif lam mim. Dan hari ini yang keempat ada 4 huruf, alif lam mim sad dan alif lam mim ra. Dan esok kita akan lekapkan yang kelima, insya-Allah. Inilah sebahagian daripada huruf-huruf al-muqatta'ah, huruf potong-potong yang kita baca satu-satu, walaupun disambungkan alif dengan lam, dengan mim, dengan sad dan sebagainya, tapi tetap kita baca satu-satu. Kita matikan yang ujung alif lam, kita matikan. Kita tak baca alifun lamun mimun, tak baca macam tu. Kita baca alif
lam kita matikan, mim kita matikan, ra walaupun kita sambung kita baca. Itulah sebut sebagai huruf muqatta'ah yang kita wajib untuk beriman bahawa ia adalah kalamullah dan datang daripada sisi Allah, dan kita membacanya sebagaimana ia datang. Dan walaupun kita tak faham maknanya, tapi kita tetap baca dengan bertajwid kerana insya-Allah kita dapat pahala. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih saya ucapkan pada Ustaz Tirmizi berbincang tentang huruf muqatta'ah yang ada pada lebih daripada 20 surah Ustaz yang kita akan sama-sama terus selusuri, kita baca dengan tepat. Ia adalah sumber untuk kita mendapat ganjaran pahala walaupun kita tidak faham. Rupanya tak faham pun boleh dapat pahala, ya. Tapi syaratnya tak faham yang berilmu lah. Menarik ya. Tak faham tapi berilmu, berbanding dengan orang yang tak faham, tak berilmu dan tak mencari ilmu, khuatir ia adalah sesuatu yang membawa kepada penyelewengan. Mari sama-sama kita lihat kepada apakah jawapan Nabi Musa sebenarnya, ya. Sebenarnya Ustaz dah baca sebentar tadi, Nabi Musa memilih untuk Yaumuz Zinah. Kita baca ulang balik semula, mengapa katanya suruh kumpulkan manusia pada waktu duha. Ada strategi Nabi Musa, ya. Jadi Nabi Musa ada strategi, Firaun pun ada strategi. Kita akan tengok macam mana. Kita tahu dah memang Nabi Musa menang, tetapi bagaimana proses itu yang Allah rakamkan untuk kita ambil pelajaran pada hari ini. Kita sambung ayat 59 hingga 64 Ustaz. Baik, jom kita tak sabar nak mengetahui apakah perancangan, apakah strategi-strategi orang yang menentang Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana mereka dipatahkan, dikalahkan. Kita baca ayat 59 hingga 64. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Qala maw'idukum yawmuz zinati wa an yuhsharan nasu duha فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-59 hingga 64, menjawab kepada soalan ataupun cadangan daripada Firaun, ya. Kata pada ayat 58 itu faj'al bainana, jadi beritahulah, ya, bainana wa bainak, kami dengan kamu, mau'ida, satu pertemuan dan kita tidak akan mungkir, dan wala anta makanan suwa, ya, dan tidak pula kamu di sebuah tempat pertengahan. Nak ceritanya Firaun dia cuba untuk rasa nampak tenang lah Ustaz, ya. Dah gelabah dah ni, tapi nampak tenang, kata tak apa, kita nak tentukan siapa yang betul siapa yang salah ni, kita pilih satu tarikh dan kita berada pada makanan suwa, ini tempat yang adil. Tempat yang adil ini sebenarnya kalau berada di Mesir memang tidak adil pun. Pasal apa? Ia berada di tempat Firaun.
ya, tetapi ini adalah cara ahli politik ataupun orang-orang yang membuat propaganda, dia merasakan menggunakan perkataan-perkataan yang melambangkan keadilan walaupun hakikatnya adalah tidak berapa adil, ya, kerana tenteranya, dari segi sumbernya, dari segi marketing, promosinya, semuanya sudah tentu akan memberi fokus kepada Firaun dan juga kuncu-kuncunya. Tetapi Nabi Musa menyahut, ya, kata beliau pada ayat 59, qala mau'idukum yaumaz zinah, ya, Nabi Musa tidaklah menyatakan bahawa pilihlah hari, tak kisah, kami tak kisah, yang penting kami sampaikan kebenaran. Tak. Nabi Musa memilih yaumuz zinah, hari yang penuh dengan perhiasan, hari raya lah, ya, hari raya. Ada yang kata bahawa ini adalah macam hari tamasya, Ustaz, ya, lebih kurang macam hari kebangsaan lah, di mana semua orang bergabung, ya, di Mesir itu, wa an yuhsyaran nasu duha, ya, dan kumpulkanlah manusia semuanya pada waktu pagi. Mengapa waktu pagi? Mesir, Ustaz, ya, kalau dah pukul 9, pukul 9.30 tu panas sangat. Jadi kalau 9:30 itu, kalau pukul 10 dah panas, orang tak nak tengok dah. Jadi sila kumpul waktu duha, pagi-pagi pukul 8 tu, kira matahari masih belum naik lagi, ya. Jadi itu penting masa. Kalau tidak, nanti dipilih waktu pukul 12 tengah hari, contohnya lah kan, 12 tengah hari macam sekarang ini, di luar tak ada aircon, panas, orang pergi makan, orang tak nak tengok pertunjukan, ya. Padahal Nabi Musa memilih kaedah ini untuk pastikan apa? Imam Qurtubi menyatakan agar kebenaran dapat disebarkan. Ya, kebenaran dapat disebarkan seluas-luasnya. Zaman ini kalau kita boleh membuat sesuatu program kebaikan, kita nak seramai mungkin orang datang. Itu sebabnya tuan-tuan yang belum share lagi, share di Facebook sekarang. Kerana apa? Kerana Firaun dia pergi share. Bukan zaman tu tak ada Facebook, Ustaz, ya, tapi dia kata okey, sila seluruh manusia yang ada semua punca-punca sumber-sumbernya dikumpulkan. Itu yang disampaikan pada ayat 60. Firaun balik, ya, kemudian fajama'a kaidahu, dikumpulkan segala strategi, ya, dia punya ahli sihirnya, propagandanya, tentera-tenteranya, kemudian dia datang kembali. Siapa yang datang? Firaun datang kembali. Jadi bila cakap tentang Firaun datang kembali, Firaun ambil ini serius, Ustaz, ya. Firaun ambil serius tamasya ini, persediaan bertemu dengan Nabi Musa dan juga Nabi Harun, menjelaskan, dia ingat bahawa dia yang betul. Apa pelajaran untuk kita? Kalau Firaun ambil serius, ya, tentang membawakan, nak menentukan kebenaran, kita yang dah ada kebenaran kena lebih serius. Kalau kita buat program-program, kan, kalau katakan tuan-tuan kita dah pun berada pada halaman 315, kita harapkan kita serius lagi beritahu pada masjid, surau, pada ahli keluarga kita, kita jumlah atar, ya. Apa maksud atar? Hadir ke majlis-majlis kebaikan, dan salah satunya My Quran Time yang kita ikuti sekarang. Dan ketika mereka berjumpa, ya, ini belum bermula lagi, ketika berjumpa sahaja Nabi Musa, ya, sebelum peristiwa nak baling ular tadi, Nabi Musa bercakap dahulu, ya. Apa katanya pada ayat 61? Kita baca sekali lagi ayat ini kerana ini adalah ucapan yang menyebabkan si tukang sihir dia tarik break sekejap, Ustaz. Dia tarik dia dah confident tu, dia jadi macam biar benar ni, kan. Itu yang disampaikan pada ayat 62, tapi kita baca dahulu ayat 61 sekali lagi. Baik, sebelum baca ayat nombor 1, Ustaz Fas, tadi ada penonton bertanya, Norihan Yusof, dia kata dalam hidup ni kena ada perancangan dan strategi untuk mencapai kejayaan. Bagaimana Ustaz Fas sebut tadi, kita nak seramai mungkin dapat kebaikan. Dan ada soalan daripada Rosani Niki Abdullah, ada kaedah bagaimana menghadapi orang yang sombong secara hikmah, Ustaz Fas? Semalam Ustaz Fas sebut tentang layin dan semua, itu Ustaz Fas jawab. Saya baca sikit ayat yang ke 61. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Qala lahum Musa wailakum la taftaru يُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى. صدق الله.
Surah Al-Azim ayat 61, Musa berkata kepada mereka, pada ahli sihir yang sudah pun berkumpul Ustaz ya, bersedia untuk tamasya tersebut, celakalah kamu ya, janganlah kamu mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah, nanti dia membinasakan kamu dengan azab, dan sesungguhnya rugi orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan. Ini adalah ucapan ya daripada Nabi Musa kepada ahli sihir ini sebelum mereka berentap. Ya, Nabi Musa mengambil peluang untuk berkomunikasi dengan mereka dengan perkataan sebagai laknat kepada mereka yang kamu semua yang mendustakan, mengada-ngadakan bagi Allah satu penipuan ya. Wailakum la taftaru 'ala Allahi kadhiba. Ini adalah satu perkara kalau mereka sedang bermain perang psikologi, tetapi Nabi Musa beritahu ini bukan perang psikologi, ini adalah kebenaran. Kalau kamu buat-buat ya, kamu menipu bagi Tuhan, sebenarnya kamu akan dilaknat. Nabi Musa cakap begitu, fayushitakum bi'adab, dan dia akan binasakan kamu dengan azab. Fayushitakum ini daripada perkataan suht ya. Suht ini adalah harta haram Ustaz ya. Mereka ini golongan-golongan elit ni dah biasa dengan harta haram, rasuah ya, menipu, riba ya, menjual benda-benda yang haram. Mereka dah biasa hidup di Mesir itu ya. Kerana apa? Kerana mereka adalah golongan elit ya, golongan yang sedang diangkat, sentiasa diangkat oleh Firaun. Termasuklah dalam peristiwa ini selebriti-selebriti ini dipanggil, sila datang, dan waqad khaba man niftara ya, Nabi Musa menyatakan rugi kepada orang-orang yang mengada-ngadakan, rugi. Nabi Musa bercakap begini ya, bagi orang yang tokoh-tokoh ini, mereka ada ilmu, tetapi kerana mereka ini sedang dipromosi oleh Firaun, jadi mereka ambil kerja daripada Firaun, tetapi mereka tahu kebenaran. Kesan daripada peringatan daripada Nabi Musa ayat 61 ini, fatanaza'u, mereka saling berbantah kan. Mereka dah cakap dah, biar benar ni, Nabi Musa cakap ni sebenarnya memang kita ni ada isu ni kan. Mereka gundah pasal apa? Pasal mereka tidak ada kebenaran. Itu adalah kesan dalam kehidupan. Orang yang tidak ada kebenaran, bila kena henjut sikit sahaja, dia mula ya. Tetapi apakah yang mereka buat? Wa asarrun najwa, mereka ada meeting khas. Mereka buat meeting, dan apakah hasil daripada mesyuarat mereka? Ayat yang ke-63, mereka keluar dengan satu propaganda lagi. Nah, ini kali ini ahli sihir pula keluar propaganda Ustaz ya. Jadi Firaun dah ada dia punya orang-orang penasihat ataupun elitis, ahli akademik mereka lah ni. Ya, zaman ini ahli akademik mereka adalah ahli sihir. Mereka kata apa? Sesungguhnya dua orang, Musa dan Harun ini adalah ahli sihir yang hendak mengusirmu daripada negerimu dengan sihir mereka berdua, dan hendak melenyapkan adat kebiasaanmu yang utama. Yang ini rasanya kena baca sekali lagi Ustaz ya. Pasal apa? Pasal sebenarnya propaganda ini menyatakan bahawa memang Nabi, dua orang ni nak halau kau wahai Firaun. Dia pula kipas Firaun kan. Mula-mula tadi Firaun cakap jadi dia ambil hujah yang sama daripada Firaun, dan dia cakap wa yadhhaba bi tariqatikumul muthla. Mesir pada waktu itu menjadi muthla, menjadi contoh teladan. Jadi bila Nabi Harun, Nabi Musa datang ini, sebenarnya kita ini sedang dihancurkan oleh Nabi Musa dan Harun agar tidak lagi menjadi contoh teladan kepada negara-negara lain. Apa adat kebiasaan kita, budaya kita selama ini orang hantar ke sekolah di istana Firaun, orang amat kagum, amat rasa bertuah kalau dapat sekolah di istana Firaun. Zaman sekarang kalau orang hantar ke Harvard, dia rasa amat bangga Ustaz kan. Pada waktu itu Harvard pada waktu Mesir itu adalah istana Firaun. Jadi bila dinyatakan begini, mereka keluarkan propaganda pasal mereka sudah bergetar. Kita baca ayat 63 untuk sama-sama kita elakkan terpengaruh propaganda begini. Silakan Ustaz. Masya-Allah. Seronok sekali bila kita baca Al-Quran, kita menganggapnya bahawa inilah ayatnya untuk kita semua. Saya ingat satu kata-kata Ustaz Fas, seorang ulama tu dia menyebut antara pesanan ayah dia yang beri kesan dalam hati dia ialah bila ayahku kata, bacalah Al-Quran seolah-olah dia sedang turun kepada engkau. Betul. Memang wahyu tak ada dah kan, Nabi dah tak ada, cuma kita baca Al-Quran seolah Al-Quran turun kepada kita semua, kita menerima Al-Quran Karim. Ayat 63 kita baca ya. A'udzubillahi qalu in hadzani lasahirani yuridani an yukhrijakum min
Sadaqallahul azim. Mereka ahli sihir berkata, sesungguhnya dua orang Musa dan Harun ini adalah ahli sihir yang hendak mengusirmu Firaun dan orang rakyatnya daripada negerimu dengan sihir mereka berdua dan hendak melenyapkan adat kebiasaanmu yang utama. Inilah propaganda tambahan. Firaun dah cakap, kemudian orang bawah pula ikuti dengan menyatakan bahawa kita ni tak aman ni. Ini adalah dasar keselamatan negara, mereka sedang menjadi penjenayah, ya, mereka ni akan merosakkan kita, menghalau kita dan mengganggu ketenteraman awam, maka sila buat sesuatu ni. Itu propaganda, dia lawan balik, ya, lawan balik. Dan bagaimana mereka membina ethos, membina semangat mereka, faajmi'u, dikumpulkan kaidakum, segala tipu daya sihir kamu, kemudian datangkanlah dengan berbaris dan sesungguhnya beruntung orang yang menang pada hari ini. Satu perkataan ini katanya daripada ahli sihir, ada yang kata bahawa ini daripada Firaun. Sila kumpulkan saffan, ya, dengan satu struktur berbaris secara teratur. Sebenarnya berjayalah orang-orang yang ista'la. Ada dua maksud di sini. Satu adalah orang yang popular pada hari ini, tapi ista'la ini juga kamu akan jadi orang yang akan diangkat jika kamu buat perancangan ini betul-betul untuk mengalahkan Nabi Musa dan Harun. Apakah yang berlaku, ya, bila mereka dah bersemangat dah ni, ya, mereka dah bersemangat. Pada waktu itu, adakah Nabi Musa yang baling dahulu ataupun ahli sihir ini yang baling dahulu tali-tali mereka untuk membuktikan siapa yang betul, siapa yang salah? Kita ikuti insya-Allah pada hari esok. Kita lihat dahulu resolusi halaman 315. Yang pertama ialah selalu kembalikan pada Allah jika tidak tahu, kembali mintakan panduan daripada Allah jika kita tidak tahu. Ini berdasarkan ayat 52. Yang kedua, kita perhatikan kehebatan Allah dalam alam ini bagi menguatkan iman dan meyakinkan hujah dalam diri kita. Dan yang ketiga, jangan mudah terjerat dengan provokasi dalam menyampaikan dakwah sehingga kan kita tidak menyampaikan mesej yang sepatutnya. Kita mohon Allah pelihara kita bersama, Ustaz. InsyaAllah. Masya-Allah, kita tak pernah rasa cukup, tak puas lagi sebenarnya, rasa tadabbur Ustaz Fazrul banyak lagi nak diperkatakan tadi, namun kita hanya sampai di sini saja. Masya-Allah, nak beritahu orang yang beruntung ni dia tak pernah rasa kenyang dengan Al-Quran. Itu antara pesanan Sayyidina Osman bin Affan, dia kata kalau hati kamu bersih, kamu tidak akan rasa pernah cukup dengan Al-Quran. Dan Al-Quran inilah yang sentiasa kita baca, masya-Allah. Baik, kita tutup dengan sedikit doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami hati yang sentiasa ingat kepada-Mu ya Allah. Rezekikan kepada kami untuk sentiasa membaca, menghafal ayat-ayat-Mu ya Allah, berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Cahayakanlah hati-hati kami dan kekasih-kekasih kami dengan Al-Quran ya Allah. Jadikanlah hati kami bekas untuk Al-Quran ya Allah. Tunjukkanlah kepada kami jalan untuk sampai kepada keridaan daripada-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita dan kita yakin bahawa untuk membina negara ini, patriotik kita adalah patriotik yang membina semua orang kembali kepada nilai Al-Quran, bukannya hanya berteraskan kepada nilai-nilai personal sahaja. Inilah yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Sumbangan tuan-tuan akan menatijahkan insya-Allah nilai-nilai kebaikan dalam kita membina, menyayangi negara negeri ini, dan kita mahukan ianya dipandu oleh nilai daripada ilahi. Kita bertemu lagi dalam siaran ulangan pada malam ini, pagi esok insya-Allah. Terus kita nak melihat siapa yang menang, apa yang berlaku. Al-Quran Time, baca faham amal insya-Allah.